Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kita sekali lagi bersama saya Siti Nur Aziah binti Zana Alam dalam langsung dari Parlimen bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Dan untuk makluman anda, persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung sehingga 30 Mac dan dijangka tinggal lebih kurang 30 hari sahaja lagi bagi persidangan Dewan Rakyat berakhir, dan dalam masa yang sama akan diselang-selikan dengan persidangan Dewan Negara yang akan bermula pada 21 Mac dan dijangka berakhir pada 6 April akan datang. Dan saudara, hari ini 23 Februari menandakan masuk hari ke-8 bagi persidangan Dewan Rakyat, dan semalam antara tumpuan yang diberikan adalah kebenaran pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP secara bersasar masih lagi menjadi antara topik yang dicadangkan atau dibincangkan oleh ahli-ahli Parlimen di persidangan Dewan Rakyat. Dan juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyuarakan cadangan sama seperti sidang Dewan Rakyat pada 21 Februari lalu dan disokong oleh ahli Parlimen Bacok iaitu Tuan Syahir Sulaiman dan juga ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dan juga Datuk Seri Ismail Sabri memohon agar kerajaan mempertimbangkan pengeluaran secara bersasar KWSP untuk mereka yang layak berdasarkan terma-terma yang ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Dan antara lainnya adalah Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahawa kementerian tidak terlibat dengan sebarang pembayaran wang tebusan bagi membawa balik ataupun menyelamatkan mangsa sedikit penipuan pekerjaan tawaran pekerjaan yang melibatkan rakyat Malaysia di luar negara. Dan juga beliau berkata sebarang kos membawa pulang atau menyelamatkan mangsa terletak sepenuhnya kepada keluarga mangsa dan juga waris mereka itu. Dan antara lainnya, Timbalan Menteri Kewangan Stephen C. Kiong juga menyatakan bahawa pencukaian ke atas produk vape juga boleh dilaksanakan selepas Kementerian Kesihatan melihat kembali ataupun selesai meliti isu perundangan berkaitan dengan bahan tersebut. Dan juga pengenalan cukai ke atas produk vape mungkin akan diumumkan pada belanjawan ataupun bajet 2023 yang akan dibentangkan esok. Dan sebelum itu, selain di saluran berita RTM dan juga di TV1, anda juga boleh saksikan kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga melalui muat turun mudah RTM Klik melalui App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik saudara, persidangan Dewan Rakyat hari ini akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, di mana seperti kebiasaannya 3 soalan tumpuan akan dibangkitkan. Yang pertama adalah soalan daripada ahli Parlimen Kalabakan yang meminta Menteri Perdagangan dan Komuniti menyatakan langkah terbaru Kesatuan Eropah ataupun EU memperkenalkan peraturan produk bebas penebangan hutan EU ataupun European Union Deforestation Regulation EUDR yang dijangka memberi kesan terhadap komuniti utama negara, dan apakah usaha yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani isu ini. Dan antara soalan keduanya adalah daripada ahli Parlimen Setio yang meminta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan menyatakan rasional bagi membawa masuk pakar perumahan dari Singapura, sedangkan negara mempunyai pakar-pakar perumahan tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Dan antara lain soalan yang akan dibangkitkan adalah daripada ahli Parlimen Bagan yang meminta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan tentang tindakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas kejadian laman sesawang ataupun website Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang digodam melibatkan 600,000 baris data peribadi yang kemudiannya dimuat naik ke internet, serta nyatakan impak dan juga kos kebocoran data ini. Dan selepas itu akan diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, kita ke Dewan Rakyat bagi menyaksikan persidangan Dewan Rakyat. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Yang Berhormat Kalabakan kemukakan pertanyaan dalam 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan soalan, ingin mengalu-alukan ketibaan kehadiran pentadbiran bahagian Kota Samarahan dari Sarawak, rombongan Yang amat berhormat. Soalan nombor 1. Sila baca Yang Berhormat. Untuk soalan MQT, Yang Berhormat kena baca. Soalan nombor 1, adakah pihak kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan negara-negara pengeluar lain? Yang Berhormat. Sekejap. MQT. Sorry.
Ada perbezaan dengan Soalan nombor 1. lisan. Langkah terbaru Kesatuan Eropah EU yang memperkenalkan peraturan produk bebas penebangan hutan dijangka memberi kesan terhadap komoditi utama negara seperti sawit, perkayuan dan koko. Ini sedikit sebanyak telah memberi kebimbangan terhadap pemain industri agrokomoditi negara. Jadi apakah usaha ataupun tindakan kementerian untuk menangani isu ini? Yang Berhormat Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Orang baru Datuk Ketua, kita kena guide jugalah. Betul, Terima kasih atas soalan tersebut. Pada 6 bulan Disember 2022, Majlis dan Parlimen Eropah telah bersetuju secara prinsip dengan izin Provisional Adoption untuk mempakai European Union Deforestation Regulation ataupun singkatannya EUDR. Lanjutan daripada persetujuan tersebut, peraturan akan direktifikasi oleh negara-negara ahli Kesatuan Eropah ataupun EU supaya boleh dikuatkuasakan di negara masing-masing. Untuk makluman ahli-ahli berhormat juga, Kementerian berpandangan bahawa EUDR ini adalah satu bentuk kawalan bukan tarif dengan izin non-tarif measure terhadap produk agri-komoditi Malaysia. Skop pelaksanaan EUDR ini merangkumi komoditi utama Malaysia seperti minyak sawit dan produk berasas sawit, getah, koko dan juga produk berasaskan kayu. Apabila EUDR dikuatkuasakan, produk komoditi yang diimport masuk ke EU perlu bebas dari hasil aktiviti penyahutanan yang berlaku selepas 31 Disember 2020. Selain itu, pengendali atau operator pengeluaran produk komoditi di bawah skop EUDR adalah diwajibkan untuk membuktikan produk komoditi yang dihasilkan tidak dikaitkan dengan aktiviti penebangan hutan atau degradasi hutan melalui proses due diligence yang melibatkan pengesanan ataupun traceability dengan izin dan lokasi geografi, geolocation dengan izin. Jika pihak EU terdapat keraguan dalam penghasilan produk komoditi tersebut, pengendali perlu mengambil tindakan untuk mendedahkan maklumat tentang rantaian bekalan dan melaporkan langkah untuk mengelakkan penebangan hutan. Dengan pelaksanaan EUDR sudah tentu ia akan meningkatkan kos pengeluaran produk-produk komoditi negara. Suruhanjaya EU kini sedang membangunkan garis panduan berkaitan bagi memperincikan pelaksanaan peruntukan tertentu dalam EUDR seperti mekanisme pelaksanaan laporan due diligence dan proses benchmarking yang dijangka akan dikeluarkan selewat-lewatnya pada suku ketiga 2023. Proses benchmarking ini dijangka akan mengklasifikasikan negara-negara pengeluar kepada tahap risiko, sama ada berisiko tinggi, rendah atau sederhana. Ini akan memberikan impak pada imej negara secara keseluruhannya dan secara tidak langsung akan meningkatkan kos pengeluaran hasil produk komoditi dan menjejaskan tahap daya saing produk komoditi negara. Kementerian menjedari impak EUDR terhadap sektor agri-komoditi Malaysia. Oleh demikian, dari awal lagi pihak kementerian dan agensi berkaitan termasuk beberapa kementerian lain telah mengambil tindakan awalan seperti berikut. Pertamanya, mengemukakan surat bantahan rasmi yang terdiri daripada 13 negara pengeluar komoditi termasuk Brazil, Ghana dan Indonesia. Kedua, mengadakan beberapa pertemuan dengan pihak EU di peringkat pegawai untuk mendapatkan penjelasan berhubung pelaksanaan EUDR. Ketiga, membawa isu EUDR di peringkat ASEAN. Dan keempat, mengadakan mesyuarat dua hala dengan Indonesia pada 9 Februari 2023 berbagi membincangkan pelaksanaan EUDR ini. Terima kasih. Yang Berhormat Kalabakan, soalan tambahan. Terima kasih, Speaker. Adakah pihak kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan negara-negara pengeluar lain bagi membentuk satu blok pakatan kerjasama yang kuat untuk menghentikan ekspor pasaran komoditi minyak sawit, perkayuan, getah dan koko ke Kesatuan Eropah sebagai tanda protes dan meneroka pasaran baru yang lebih fleksibel? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang kita laksanakan ialah perjumpaan. Baru ini saya pergi ke Indonesia di mana di bawah negara persatuan negara pengeluar minyak sawit khususnya,
bersama dengan Indonesia kita sudah berbincang dan bersetuju untuk membuatkan joint mission ke EU untuk kita membentangkan kes kita supaya mereka memahami apakah langkah yang telah kita ambil. Sebenarnya Malaysia mengambil langkah untuk memastikan bahawa environment ini akan kita patuhi, traceability juga, di mana kita dah bangunkan standard di peringkat Malaysia dan kita nak membawa perjuangan kita bersama dengan ASEAN. Sebab itu kita juga dah menjemput Thailand untuk menjadi ahli pada negara pengeluar dan kemudian diharapkan ASEAN standard ini akan dapat dibangunkan. Dengan suara yang lebih besar, saya kira kita akan dapat memperjuangkan secara bersama dari segi untuk memahamkan European Union ini bahawa kita mengambil langkah bersama-sama untuk memelihara alam sekitar kita. Dan apa saja tindakan yang mereka ambil akan sudah pasti memberi kesan kepada pekebun-pekebun kecil khususnya. Sebab ianya meningkatkan kos pengeluaran, kos melakukan bisnes dan sebagainya. Sebab itu kita kena melakukan interaksi ini. Di samping itu kita juga akan membuat kempen untuk menentang aturan EDR ini. Ini akan dibuat secara tersusun dan kemudian kenyataan media akan dilaksanakan. Malahan kita kalau perlu kita akan mengambil konsultan daripada luar negara sekalipun untuk kita mempersembahkan dan memastikan tekanan kepada EUDR itu akan dibuat secara sistematik. Dan ini juga kita memerlukan pihak industri untuk mengambil tindakan bersama dengan kita untuk memastikan apa saja tindakan kita ini akan memastikan Malaysia tidak akan disenaraikan sebagai sebuah negara yang berisiko tinggi. Kalau tidak, ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian hasilan agri komoditi kita. Kalau perlu, membuat pengiklanan secara berbayar dan juga mesej positif akan terus kita sebar luas secara online, secara elektronik dan sebagainya. Itulah langkah-langkah yang kita ambil juga untuk bersama dengan negara ASEAN yang lain. Terima kasih. Soalan tambahan berikut saya minta Pasir Salak. tekan Yang Berhormat. Tekan Pasir Salak. Ya. Okey, silakan Yang Berhormat. Tuan Yang Ketua, negara kita banyak membuat kajian-kajian berkaitan sustainability dan kita juga memperkukuhkan industri sawit dengan persijilan minyak sawit mampan MSPO dan ini menunjukkan komitmen negara untuk pertanian mampan. Sebenarnya menurut kajian kita sejauh mana pembersihan hutan dan tanaman kelapa sawit di negara kita ini sebenarnya memberi impak yang buruk kepada dunia. Apakah timbal balik dan negosiasi supaya negara kita dapat meneruskan perdagangan kita dengan EU? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang seperti mana saya katakan tadi, pertama ialah untuk kita bergerak bersama dengan negara-negara pengeluar. Kalau dalam konteks kelapa sawit, negara pengeluar terbesar Indonesia, kedua Malaysia dan ketiga Thailand. Dan perundingan kita dengan Indonesia yang akan menjadi pengerusi kepada ASEAN ialah untuk membawa agenda ini dalam konteks negara ASEAN. Kita dah ada bangunkan MSPO, Indonesia bangunkan ISPO. Kemudian apa yang kita nak cadangkan, kalau kita dapat gabungkan, ini menjadi standard di peringkat ASEAN. Kalau ini dapat diterima, maka tekanan kepada Europe itu sendiri untuk menerima pakai standard yang telah kita guna pakai ini. Jadi maknanya produk kita akan lebih mudah masuk. Makna dia tidak meletakkan standard yang lain. Kalau standard kita ni dah ada, dia iktiraf standard kita ini. Itu yang strategi yang kita nak buat. Masalahnya sekarang kita juga ada RSPO yang dibangunkan oleh industry players, kebanyakannya NGO dan sebagainya. RSPO diterima pakai di seluruh dunia. MSPO hampir sama dengan RSPO, tapi mengapa MSPO tidak boleh diterima pakai dan diiktiraf di peringkat dunia? Itu strategi yang perlu kita laksanakan sebab standard dan komitmen kita untuk mematuhi dari segi sudut sustainability, dari segi sudut alam sekitar, traceability dan sebagainya memang sudah termaktub dalam MSPO tersebut.
Jadi ini kalau dapat kita laksanakan, insya-Allah dunia akan menerima, kita boleh pergi ke mana-mana dunia dengan sertifikat yang telah kita bangunkan. Malahan smallholders pun kita bantu supaya mereka disertifikatkan. Bukan saja ladang-ladang ataupun pekebun kecil dibantu oleh kita. Sekarang ni lebih kurang hampir 97% ladang-ladang sudah pun mendapat sertifikat MSPO. Manakala kilang-kilang juga sudah mendapat sertifikat MSPO. Jadi inilah tumpuan kita dan sekarang ini kita memberi tekanan melalui ASEAN dan diharapkan dengan suara yang lebih besar itu European Union akan melihat usaha yang kita laksanakan dan akhirnya mengiktiraf sijil-sijil yang kita keluarkan dan segala usaha yang kita laksanakan untuk memastikan agro-community kita adalah mematuhi kehendak dunia dari segi sustainability dan juga traceability-nya. Terima kasih. MQT kedua, Yang Berhormat Stew. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya yang berbunyi, minta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan menyatakan rasional membawa masuk pakar perumahan Singapura ke negara ini, sedangkan negara mempunyai pakar-pakar perancangan bandar tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Menteri, sila menjawab. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa mengambil sikap terbuka untuk menimba ilmu sepanjang hayat. Bah kata pepatah Melayu, yang buruk dijadikan sempadan, yang baik dijadikan teladan. Biar miskin harta, jangan miskin minda. Yang KPKT sentiasa bersikap terbuka untuk makluman ahli-ahli yang berhormat. Kita mengambil kira pelbagai cabaran yang sering berlaku dalam industri perumahan. KPKT sedang berusaha dan meneroka inisiatif baru untuk menambah baik sektor perumahan di Malaysia. Ini termasuk mengadakan sesi perkongsian pengalaman, pengetahuan dengan pelbagai agensi di dalam ataupun di luar negara. Asalkan ia dapat membawa manfaat kepada rakyat dan negara, Kerajaan Perpaduan akan mengambil sikap tawaduk dan penuh rendah diri untuk belajar tak kira dari mana dan tak kira dari siapa. Semasa tempoh pentadbiran kerajaan terdahulu pun, KPKT juga telah melaksanakan sesi-sesi perkongsian pengetahuan dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport dan Housing and Urban Guarantee Corporation Korea Selatan, agensi-agensi berkaitan perumahan di negara Australia dalam aspek mekanisme dan polisi pemajuan perumahan swasta, Akta Sewa Kediaman, serta dengan agensi perumahan Singapura, Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB juga. Malahan, sesi libat urus bersama HDB telah dimulakan sejak tahun 2018 lagi, melalui lawatan ke negara jiran itu oleh mantan Menteri KPKT dulu, juga untuk belajar memahami perancangan dan penyediaan perumahan, terutamanya dalam perumahan sosial. Untuk maklumat ahli yang berhormat, HDB telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan berkaitan dengan sektor perumahan bertaraf dunia. Antaranya, anugerah pengiktirafan khas oleh juri antarabangsa di Munich, Germany kerana berjaya membangunkan model pembangunan berstrata yang berjaya. Kedua, anugerah landscape dari International Federation of Landscape Architects, Africa, Asia Pacific and Middle East Award. Ketiga, Universal Design Excellence Award. Keempat, International Design Award, Urban Design Category. Dan kelima, menerima pelbagai anugerah transformasi sektor awam di Singapura bagi digitalisasi, inovasi dan mesra pelanggan. Antara cadangan topik bagi sesi perkongsian yang akan diadakan bersama HDB merangkumi evolusi perumahan sosial melibatkan polisi dan hala tuju pelaksanaan perumahan sosial. Kedua, pengurusan perumahan sosial melibatkan perancangan pembangunan, kaedah pelaksanaan, inisiatif bagi kumpulan sasaran khusus, pembiayaan, penyelenggaraan bangunan dan tadbir urus, serta mekanisme pelaksanaan program perumahan sosial melibatkan bagaimana untuk memastikan peluang, keperluan dan penyediaan perumahan sosial adalah seimbang
mengurus persepsi awam serta faktor kritikal bagi memastikan kejayaan pelaksanaan perumahan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sesi sebegini memberi ruang dan peluang kepada kementerian untuk mengkaji dan meneliti perspektif baru selain mempelajari amalan yang terbaik mengenai sektor perumahan, khususnya perumahan sosial. Justru berdasarkan kepada pengalaman terdahulu serta faedahnya kepada sektor perumahan, KPKT akan meneruskan kesinambungan sesi perkongsian pengalaman dan pengetahuan sebegini bagi memastikan dasar dan tindakan yang lebih komprehensif dan praktikal disediakan dalam konteks keperluan perumahan di Malaysia. Sekian. Soalan tambahan yang berhormat Setiu. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, adakah sudah ada kerajaan negeri yang menggunakan pakar perumahan HDB ini? Jika ada, apakah kejayaan yang telah dicapai dan apakah kesan kepada pemilikan tanah kaum Bumiputera khususnya bangsa Melayu? Dan apakah kerajaan yakin golongan Bumiputera khususnya bangsa Melayu mampu membeli rumah yang dibina kerana sebahagian besar daripada mereka adalah golongan berpendapatan rendah dan sederhana, apatah lagi seramai 6.1 juta rakyat Malaysia yang mempunyai baki caruman KWSP kurang daripada RM10,000 berbanding dengan penduduk Singapura yang berpendapatan tinggi dan mempunyai caruman yang tinggi dalam Lembaga Tabung Simpanan Pekerja Singapura. Dan adakah dengan menggunakan kepakaran daripada HDB ini boleh membantu kerajaan mencapai sasaran rumah mampu milik sebanyak 500,000 menjelang 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan. Yang penting kita selalu perlu bersangka baik, bukan bersangka buruk. Naiwatunya, niatnya adalah suci. Apabila saya katakan kita boleh kita miskin harta, jangan miskin minda. Kerajaan akan sentiasa belajar daripada pakar-pakar bukan sahaja dari HDB, semalahan daripada negara-negara lain. Asalkan, saya bagi contoh, Yang Berhormat, negara kita pernah dijajahi oleh Jepun. Tetapi tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-41 dasar pandang ke timur. Jika kita boleh belajar daripada sebuah negara yang pernah menakluki dan menjajah kita, apalah salahnya kita belajar daripada jiran ASEAN yang telah pun berjaya, termasuk Indonesia, termasuk Singapura, termasuk Thailand. Sebab bagi kita, yang penting adalah what is the best for the people. Dengan izin saya ingin kotekan, rukunnya kita mengambil sikap belajar sepanjang hayat. Kerana when a country stop learning, it will cease to progress. Daripada soalan yang ditanya tadi, nampaknya kerajaan ini adalah kerajaan untuk semua. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepentingan semua pihak termasuk golongan Bumiputera. Jadi kita lihat kejayaan HDB yang mereka telah berjaya membina lebih 1 juta unit perumahan sosial mampu milik. Oleh kerana itu, kita ada model dan lain. Sebenarnya, kita bukan saja belajar dari Singapura. Kementerian KPKT sekarang pun sedang bercuba menimba ilmu daripada negara Turki tentang pembangunan tanah-tanah wakaf sebagai salah satu usaha untuk memajukan negara, membawa pembangunan kepada semua pihak tanpa mengira kaum. Oleh kerana itu, saya nak nasihatkan kepada pembangkang, orang kata tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Yang penting kita harus bersangka baik dan kedua-dua belah pihak harus bekerjasama. Itu saja. Terima kasih. Soalan tambahan. Bangsa Maju. Soalan tambahan saya beri di sebelah kanan. Bangsa Maju. Saya melihat Yang Berhormat Balik Pulau dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Balan Speaker. Jawapan yang mantap daripada Menteri KPKT. Tahniah. Dan apa yang menjadi masalah Saya tanya tadi, saya tengah tanya soalan ni. Please adakah respect. ada kerajaan negeri yang sudah menggunakan saya tengah saya soalan ni. Peraturan apa? Peraturan apa? Belum dijawab oleh Menteri. Yang Berhormat Duduk.
Ya. Potong saya ni. Yang berhormat, Balik Pulau. Lupa nak tanya soalan. Okey. Apa yang saya masukkan, masalah utama dalam perumahan awam ni bukan kekurangan perumahan awam. Sebab kalau dikira daripada jumlah perumahan awam, jumlah setinggan di bandar, populasi bandar cuma 1% bandingkan Indonesia 25%. Tapi masalah utama ialah sistem pengurusan yang berkesan, kegiatan sosial, kemerosotan kebersihan, kerosakan infra awam dan isu-isu keselamatan. Ada yang membentuk komuniti hidup yang tertekan dalam perumahan PPR ni. Jadi soalan saya, adakah KPKT melihat kepada aspek ini dalam mempelajari daripada HDB, bukan dekat HDB, pakar-pakar kita di Malaysia termasuk Think City juga buat kajian mengenai masalah vertical slum, not slum, vertical slum yang dialami oleh PPR. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih soalan yang cukup bernas dan konstruktif dari Balik Pulau. Adalah baik di mana kita amat tepat sekali. Perumahan awam di negara kita bukan kekurangan bilangan, tetapi kualiti. Kualiti serta kehijauan, kelestarian dan juga kesejahteraan komuniti wajib kita belajar. Sebenarnya 2 minggu lepas Kementerian KPKT telah membuat delegasi lawatan sambil belajar bukan ke luar negara. Kita telah melawat PPAM, Projek Perumahan Awam, Perkhidmatan Awam di Desa Park City, Kuala Lumpur. Satu contoh teladan yang baik, 5-star facilities tetapi budget price. Inilah model baru yang kita akan cuba belajar supaya penjawat-penjawat awam kita dapat menikmati projek perumahan penjawat awam yang berkualiti 5 bintang tapi dengan harga yang berpatutan. Inilah model yang kita akan belajar, termasuk ciri-ciri yang baik daripada Singapura. Dia ada ciri-ciri komersial supaya perumahan awam kita yang dibina. Yang penting adalah perkataannya berdaya huni, livability, connectivity dan juga sustainability. Ini adalah antara ciri-ciri yang wajar kita belajar bersama demi kesejahteraan rakyat dan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, semalam saya puji komen, semalam saya puji jawapan. Hari ini tak nak puji sebab tak jawab dengan tepat soalan tambahan tadi. Yang berhormat, benda itu dah lepas dan saya daripada perhatian saya. Kadang lepas dia tak jawab soalan. Right. Jawapan yang kedua tadi, soalan tambahan tak jawab dengan tepat. Saya tanya Speaker. Yang berhormat, Maran, duduk. Duduk ya. Okey, terima kasih. Yang berhormat Bagan, soalan MQT. Ya, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bagan minta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan tentang tindakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas kejadian laman sesawang atau website Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Godam yang melibatkan 600,000 baris data peribadi yang kemudian dilaporkan telah dimuat naik ke internet serta menyatakan impak dan kos kebocoran data ini. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, jawab. Baik, terima kasih Yang Berhormat Bagan, terima kasih Datuk Yang Tua. Bidang kuasa Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ataupun Akta 709 adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi yang melibatkan transaksi komersial. Berdasarkan subsection 3-1 Akta tersebut, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah tidak tertakluk kepada akta ini, termasuklah isu kebocoran data yang melibatkan laman sesawang ataupun website Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dalam hal ini, mana-mana sistem kritikal yang merangkumi aset maklumat elektronik, rangkaian, fungsi, proses, kemudahan dan perkhidmatan dalam persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT yang penting kepada negara dan berpotensi untuk memberi kesan kepada pertahanan, keselamatan negara, kestabilan ekonomi negara, imej negara, keupayaan kerajaan untuk berfungsi, kesihatan dan keselamatan awam serta privasi individu adalah dikategorikan sebagai infrastruktur maklumat kritikal negara, Critical National Information Infrastructure, CNII dengan izin. CNII dikawal selia oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA
sebuah agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara. Isu kebocoran data melibatkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah dikesan pada 18 Januari 2023 yang melibatkan 280 megabyte kandungan data dalam format Structured Query Language ataupun SQL yang mengandungi 630,000 baris rekod pengguna. Laporan mengenai perkara ini telah diterima oleh Cyber Security Malaysia dan tindakan telah diambil pada 19 Januari 2023. Notifikasi mengenai perkara ini telah dibuat oleh CSM kepada pentadbir laman sesawang Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta NAKSA pada 19 Januari 2023 dan perkongsian sampel data telah diadakan pada 31 Januari 2023. CSM juga telah menghantar notifikasi kepada pegawai di bahagian keselamatan ICT Kerajaan Negeri Pulau Pinang berkenaan insiden ketirisan data dan memohon maklumat yang boleh diekstrak dari sistem terbabit bagi tujuan analisis untuk mengenal pasti punca kejadian dan langkah yang boleh diambil bagi rektifikasi sistem terbabit. Saya difahamkan oleh Yang Berhormat Zairil K. Johari, Exco berkenaan, bahawa beliau telah mengarahkan agar log tersebut diserahkan kepada CSM untuk kajian tambahan pada hari ini. Pada masa yang sama, CSM turut berkongsi panduan untuk mengendalikan insiden ketirisan data bersama panduan langkah keselamatan dengan pegawai di bahagian keselamatan ICT Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan perkara tersebut turut disalinkan kepada NAKSA. Bagi mengetahui punca sebenar ketirisan data ini, perlu ada maklumat log yang saya sebutkan tadi serta maklumat teknikal yang boleh diekstrak dari sistem terbabit bagi menganalisa punca kejadian insiden tersebut. Format data yang tiris seperti yang disebarkan atau dijual oleh penjenayah cyber di dark web juga perlu dianalisa sekiranya terdapat persamaan antara format data yang dimiliki oleh penjenayah dengan format asal data dalam sistem terbabit. Saya difahamkan juga pihak kerajaan negeri telah mengarahkan Digital Penang untuk melakukan satu penilaian kerentanan ataupun vulnerability assessment terhadap semua infrastruktur internet ataupun laman-laman web, server-server yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Saya juga ingin memaklumkan bahawa mana-mana organisasi boleh merujuk laman sesawang www.mycert.org.my untuk ancaman keselamatan cyber semasa dan langkah terhadap ancaman tersebut. Laporan kerentanan produk ICT dan aplikasi, panduan kemaskini keselamatan dan panduan keselamatan sistem dan rangkaian secara menyeluruh. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri sama ada kerajaan negeri lain menghadapi masalah ketirisan data serupa dan apakah kos yang diambil, apakah kos yang ditanggung oleh pihak kerajaan untuk memastikan perlindungan data ini memang selamat dan juga kukuh. Kerana saya ingin merujuk kepada itu Fortinet yang menyatakan Malaysia menghadapi serangan sebanyak 88 juta serangan cyber sehari. Apakah tindakan ke atas masalah sedemikian? Dan baru-baru ini laporan Ketua Audit Negara telah menunjukkan bahawa ada satu akaun super admin yang telah pun memuat turun 3 juta information sets menerusi beberapa alamat IP daripada database MySejahtera. Bermakna 3 juta yang melibatkan semua yang menerima suntikan dos itu vaksin COVID telah pun dibocorkan. Apakah tindakan yang diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab supaya mereka dihadapi tindakan jenayah dan untuk memastikan bahawa data peribadi ini dapat diperkukuhkan. Terima kasih. Menteri jawab. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Ya, memang dalam seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, memang isu ketirisan data, pengkodaman ini adalah satu isu yang sangat serius. Saya tidak ada maklumat tepat mengenai kesemua kerajaan negeri yang mungkin terkesan akibat daripada pencerobohan dan ketirisan data, tetapi kepada semua, ya, pesanan saya kepada semua menteri besar, ketua menteri dan premier, sekiranya ingin menggunakan perkhidmatan salah satu agensi di bawah kementerian ini iaitu Cyber Security Malaysia, saya alu-alukan
they are the best in Asia Pacific dengan izin dan memang kalau kita lihat dari segi pengesanan masalah kerentanan ataupun vulnerability aset-aset ICT memang pihak CSM memang ada lakukan. Cuma berhubung dengan beberapa perkara khusus yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan tadi, sama ada jumlah serangan yang berlaku setiap hari seperti yang dilaporkan oleh Fortinet dan juga insiden ketirisan yang telah mengguna pakai super admin bagi aplikasi MySejahtera. Sekiranya ada aspek jenayah, maka siasatan semestinya dilakukan oleh pihak polis di Raja Malaysia. Tapi bagi kementerian ini, kami lihat ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Pertama, dari segi keselamatan data pribadi. Itulah sebabnya kenapa Akta 709, Akta Perlindungan Data Pribadi seperti sedia ada, sangat tidak mencukupi. Dan ini satu perkara yang sedang kita teliti untuk pastikan semua pemegang data, tidak kira kerajaan negeri ataupun pihak swasta, memahami bahawa prinsipnya, fundamentalnya, asasnya, data adalah khazanah negara yang perlu dipertahankan tetapi juga boleh diguna pakai dengan selamat. Kedua, aspek keselamatan cyber. Sekarang pihak kerajaan sedang menilai sama ada wujud keperluan untuk mewujudkan sebuah suruhanjaya keselamatan cyber yang merangkumi sebagai contoh pihak NAKSA dan juga CSM serta mana-mana lain badan yang dirasakan perlu untuk memastikan bahawa dari segi isu kerentanan keselamatan ini, security vulnerability, yang sering kali disalahguna oleh penggodam, hackers dan sebagainya, dapat diselesaikan dengan segera. Ini dua inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan kementerian ini, dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Soalan tambahan. Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberi satu pendekatan yang baik. Cuma dalam isu pencerobohan data-data pribadi ataupun data-data kerajaan, termasuk data-data yang dimiliki oleh pihak keselamatan negara yang pernah diceroboh di dalam negara kita. Cuma saya ingin tahu sedikit saja, setakat ini apakah tindakan-tindakan yang baru yang berbeza dengan beberapa tahun yang lepas, tindakan yang baru yang telah diambil dan akan diambil, ataupun kita boleh belajar daripada beberapa negara yang penggodaman data ini agak sedikit. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih soalan yang baik. Ada satu lagi aspek yang penting yang tidak saya sempat nyatakan tadi, iaitu apa yang disebut sebagai dasar kriptografi negara. Jadi ini satu perkara yang sangat penting bila masa kita lihat banyak negara lain pada waktu ini sedang membincangkan apa yang disebut sebagai pasca kuantum ataupun post kuantum. Tapi kita di negara ini pada waktu ini perlu mempertimbangkan perkara seperti quantum cryptography, kriptografi kuantum yang melibatkan aspek keselamatan data itu sendiri. Sekiranya penceroboh masuk ke dalam rumah kita, cuba mengambil data tapi mereka tak dapat buka data sebab encryption level itu terlalu tinggi. Jadi ini salah satu perkara yang sedang kita teliti. Di peringkat ASEAN, jelas isu data, sama ada isu data sovereignty ataupun isu data portability ini banyak diperkata dan dibincangkan, bukan hanya kerana Malaysia sekarang ini menjadi hub bagi banyak pusat pemprosesan data processing centers seperti di Johor dan sebagainya. Tapi masa yang sama, salah satu perkara yang saya rasa penting, insya-Allah kita harap akan dapat diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun esok, adalah penekanan pihak kerajaan tentang aspek keselamatan cyber, di mana saya lihat ada keperluan bagi agensi-agensi kerajaan, malah juga kerajaan-kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah daripada mungkin apa yang ada dari segi belanjawan tahunan, terutama aspek IT bagi tujuan keselamatan data. Dan di sini saya lihat perlu ada satu penyelarasan dari segi undang-undang yang seperti yang saya sebutkan tadi tentang perlunya wujud sebuah suruhanjaya keselamatan cyber, sama ada perlu ataupun tidak. Dan masa yang sama,
pihak kementerian khususnya agensi iaitu Cyber Security Malaysia bersifat proaktif dan dari semasa ke semasa kita akan berhubung dengan kerajaan negeri ataupun agensi yang berkenaan apabila berlaku apa-apa insiden kebocoran. Jadi kita sedang cuba untuk membolehkan satu audit keselamatan cyber dilakukan di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tapi kita harap ada pengumuman baik daripada Yang Amat Berhormat Tambun esok insya-Allah. Terima kasih. Satu lagi kalau boleh. Sudah tamat masa MQT setiausaha? Boleh ya? Tidak, Yang Berhormat, sudah tamat masa MQT. Pertanyaan bagi jawab lisan. Seterusnya, kita beralih kepada soalan lisan. Tuan Chang Chi Chin, Yang Berhormat Rasah. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, soalan pertama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih rakan saya daripada Rasah. Berdasarkan kepada soalan ini, saya sangat yakin YB Rasah seorang wakil rakyat yang peka dan selalu turun padang untuk melihat tentang isu di bawah yang melibatkan pengguna yang kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi. Datuk Yang Bertua, dalam mendepani isu ini, sebenarnya 60,000 tan metrik yang diperuntukkan kepada kementerian ini sebenarnya cukup. Logiknya cukup. Kerana kita ada lebih kurang 60 juta pack untuk dibekalkan. Isi rumah yang B40 sekarang ini merekod dosem lebih kurang 8.6 juta. Isunya yang berhormat adalah kita tidak boleh terlalu keras ataupun menguat kuasa isu ini kerana yang membeli minyak paket bersubsidi ini termasuklah peniaga mikro. Golongan IKS yang berniaga di warung-warung kecil, di restoran yang baru nak bermula dan juga industri IKS yang mahu pulih selepas berlakunya pandemik COVID-19. Oleh itu, KPDN dalam keadaan yang cukup berhati-hati, keperluan isi rumah mesti dipenuhi, tetapi permintaan dan desakan daripada golongan peniaga kecil mestilah juga disantuni. Maka dengan itu, kita terpaksa melakukan peranan timbang tara. Dan cadangan yang berhormat untuk kota itu ditambah adalah relevan, tetapi KPDN tidak boleh work in silos. Ia telah dibincangkan dalam NACOL, National Action Committee on Cost of Living. Di dalamnya ada 11 kementerian dan apapun pandangan KPDN dibincangkan dan akhirnya akan diputuskan juga oleh Kabinet dan pihak kerajaan. Her Majesty Opposition pun ada depan saya yang juga pernah menjadi menteri. Maka timbang tara itu sangat penting dan dari masa ke semasa kita cuba menyelesaikan perkara ini melalui libat urus dengan pihak industri dengan two-tier pricing kalau boleh. Tapi nampaknya industri sangat keberatan kerana dia menjaga pekebun kecil. Betul, harga CPO pagi ini dah hampir 4,201 metrik tan. Sudah barangkali ini mengembirakan pekebun kecil. Tapi jumlahnya yang berhormat hanya 700,000. Tapi kita ada 32,000 rakyat yang juga mesti kita jaga. Kalau 32 juta yang mesti kita jaga. Oleh itu, saya rasa perkara ini harus diteliti dan sekiranya telah sampai pada satu keperluan yang mendesak. Di samping saya tidak boleh juga berkompromi tentang ketirisan. Ada. Di sepanjang 2 bulan yang lepas kita telah melakukan pemeriksaan 2,898 kes dan 13 kes pendakwaan telah kita buat.
kita tidak berkompromi dengan keterisan, cuma timbang tara terhadap peniaga kecil yang kalau kita naikkan, kita halang, dia juga akan menaikkan harga makanan di gerai-gerai dan warung-warung yang B40 juga miskin tegar akan terjejas. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Rasa, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Memang saya meneliti jawapan yang diberikan tersebut, yang mana kalau kita nak tambah tu memang dari segi komitmen kerajaan untuk menambahkan subsidi mungkin boleh mendatangkan beban. Tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut tentang ketirisan dan sebagainya. Jadi saya nak cadangkan, apakah ada tindakan spesifik untuk ambil tindakan terhadap peniaga-peniaga yang jual minyak paket bersubsidi kepada restoran besar dan hotel 5 bintang. Ini kalau kita nak kata apa, warung, penjajah tu kita kena lepaskanlah. Saya setuju. Sebab mereka pun dalam golongan B40. Tapi macam mana dengan ketirisan yang dilakukan dengan sengaja oleh sindiket-sindiket tertentu yang menyebabkan kekurangan bekalan di pasaran Dunci ketika ini. Dan yang terakhir, apakah status yang sebab saya kata kekurangan bekalan minyak paket bersubsidi di pasaran, apakah keadaan dia, status dia kritikal ataupun boleh ataupun masih terkawal di bawah kementerian Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Hari ini hari yang ke-81 kami berada dalam kerajaan, ya. Dan dalam tempoh 2 bulan itu, pertengahan bulan Disember, kementerian telah membuat satu ops terjah. Dan sebelum itu ada ops Tenera dan ops yang lain yang tujuannya adalah untuk kita memastikan tidak berlakunya ketirisan. Yang Berhormat, kalau RON 95 itu, dia direct, majoritinya daripada pam itu direct masuk dalam kenderaan. Itu agak mudah. Kalau RON 95 itu pun dipaketkan, maka itu juga satu problem, satu masalah pada negara. Tapi diesel itu berlaku. Masuk tong, dijual di tengah laut pun ada. Namun begitu, telah saya sebut tadi, hampir 2,898 kes telah pun disiasat dan pendakwaan 13 kes dibuat pendakwaan. Itu membuktikan bahawa kita tidak langsung lalai dari segi kita menjalankan penguatkuasaan. Dan soalan Yang Berhormat tentang adakah berlaku satu krisis. Setakat ini KPDN memberikan satu kenyataan dia tidak lagi sampai pada tahap krisis. Kerana sekiranya ada kes-kes yang berlaku di satu-satu tempat pada masa-masa tertentu, maka KPDN akan dengan cepat mengarahkan pegawai untuk memastikan kenapa ianya berlaku. Ada 2 findings Yang Berhormat. Satunya adalah minimarket atau kedai runcit. Mereka terpaksa membuat kawalan dalaman. Dan ini tidak boleh juga kita pandang terus nak saman ataupun terus nak tangkap. Sebab betul, pagi mereka buka satu kotak dahulu. Tengah hari mereka buka satu kotak. Dan petang mereka buka satu kotak lagi. Kerana mereka berhujah, kalau buka 4-5 kotak sekaligus, maka ianya akan cepat dibeli oleh peniaga-peniaga kecil. Yang keduanya, kebanyakan peniaga luar bandar mereka tidak ada sistem e-kos. Maka dengan itu, kementerian akan memudah cara dan pegawai sekarang sedang mengadakan libat urus dengan peniaga-peniaga ini supaya janganlah isu e-kos itu mereka lambat mendapat bekalan dan ini menyusahkan rakyat. Jadi dari masa ke semasa KPDN akan memerhati perkara ini dan setakat ini tidak berlaku krisis tetapi mungkin berlaku di tempat-tempat tertentu yang boleh kita selesaikan dengan segera. Terima kasih. Yang Berhormat Sahabat Bernam. Terima kasih Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Saya itu ingin bertanya, minyak masak ni dihasilkan daripada minyak sawit yang banyak ditanam di negara kita dan diproses pun di kilang-kilang di negara kita. Tetapi kenapa sampai ada krisis kurang tu, di mana masalahnya? Sepatutnya tak berlaku lah sebab kita bukan ambil daripada bahan luar untuk jadikan
minyak masak ni. Terima kasih. Soalan orang kampung. Betul, soalan tu bagus. Senang nak faham. Masa kami Pakatan Harapan mengambil alih tahun 2018, isunya harga CPO jatuh. YB Seputih menjadi Menteri Komoditi, teruk kena belasah, left and right. Jadi orang putih kata it's always two side of the same coin, macam jungkat-jungkit. Hari ini memang pekebun kecil gembira. Harga CPO pagi tadi 4,200. Industri sangat suka. Tetapi KPDN pula yang teruk kerana rakyat akan terpaksa membayar harga yang mahal. Sebab itu saya dah sebut tadi kita cadangkan two-tier pricing. Sebenarnya yang berhormat, kita hanya perlu 6% sahaja untuk tempatan. 6% sahaja. Tetapi industri menjaga kepentingan orang kampung. Pakcik saya, kita punya sepupu, semua ada pekebun kecil. Mereka gembira. Oleh itu kita timbang tara lah yang berhormat. Tetapi dalam NECOL kita telah cadangkan two-tier pricing. Dan yang paling tepat sekali insya-Allah kita pergi kepada targeted subsidi. Subsidi bersasar supaya yang dapat itu benar-benar yang perlu dan yang lain itu hasil negara boleh diagihkan kepada projek-projek yang lain termasuk fokus kepada B40 dan miskin tegar. Sekian, terima kasih. Terima kasih, soalan kampung itu sangat relevan. Tangga Batu. Berikutnya soalan yang kedua, Tuan Rusdan bin Rusmi yang berhormat Badan Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi penghargaan kepada semua agensi dan NGO yang terlibat dalam bencana atau tragedi Batangkali. Keindahan Perlis sentiasa dikenang, rakyatnya hemoy, ramah MB-nya. Silalah Yang Berhormat Menteri jawab dengan tenang. Soalan nombor 2, saya ingin bertanya. Terima kasih Yang Berhormat Badan Besar. Bantu ban panjang sikit. Okey, seperti semua sedia maklum, kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Batangkali, Hulu Selangor pada 16 Disember yang lalu adalah kejadian kedua terbesar selepas runtuhan kondominium Highland Tower pada tahun 1993 yang telah mengorbankan 48 nyawa Datuk Yang di-Pertua. Daksal dan mekanisme pengurusan bencana di Malaysia adalah tertaluk kepada arahan Majlis Keselamatan Negara MKN 20. Dokumen ini telah menggariskan daksal pengurusan serta perintah dan kawalan ketika pengendalian bencana kita. Bagi menangani bencana secara berkesan Yang Berhormat, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agensi di setiap peringkat sama ada di pusat, negeri, daerah untuk menjalankan tindakan-tindakan yang perlu seperti usaha mitigasi pembangunan sistem amaran awal, kawasan berisiko bencana, meningkatkan tahap kesiapsiagaan komuniti dan kecekapan agensi. Mitigasi mengelakkan bencana atau sekurang-kurangnya mengurangkan impak bencana melalui tindakan-tindakan seperti penilaian risiko dan pemetaan bahaya, pendalaman sungai, sistem tabitan banjir dan penyegaran cerun dan sebagainya Yang Berhormat. Amaran awal memastikan sistem amaran awal dan mood komunikasi bencana dalam keadaan siap sedia bagi memastikan maklumat dapat disampai dengan segera, tepat dan yakin. Presiden komuniti Yang Berhormat meningkatkan keupayaan komuniti untuk bertindak sebagai initial response dengan izin sebelum agensi penyelamat tiba melalui program Community Based Disaster Risk Management. Yang keempat Yang Berhormat, pembangunan kompetensi agensi kita meningkatkan kecekapan mengurus bencana ketika mengendalikan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan pos kawalan tempat kejadian PKTK melalui latihan
interagensi yang berterusan. Bagi tujuan pengoperasian tindak balas dalam sesuatu kejadian bencana, garis panduan operasi yang telah dibangunkan dan disemakkan secara berkala bagi memastikan penambahbaikan dapat dibuat dari sudut tindak balas bencana. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan Yang Berhormat, Padang Besar. Minta Kementerian menyatakan sejauh mana program SIDET di bawah APM ini berjaya serta mampu membantu kerajaan, dan adakah kerajaan bersedia dengan tangan yang terbuka bagi NGO yang telah dilatih bersama dalam misi-misi menyelamat bersama dengan agensi penyelamat yang sedia ada. Contohnya Khidmat Malaysia, Mesi Malaysia, Jabatan Amal Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Malaysia dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Walaupun soalan lain daripada soalan asalnya, tetapi oleh Yang Berhormat adalah prihatin. Jadi Yang Berhormat, program SIDEC telah diperkenalkan pada tahun 2006 sebagai salah satu dalam pasukan bantuan akseleri, iaitu Angkatan Pertahanan Awam, dan sehingga kini jumlah keseluruhan SIDEC, pasukan SIDEC adalah 303, Yang Berhormat, dengan keanggotaan seramai 7,505 adalah majoriti saya pilihan raya pada tahun PR15 ini. Betul. Jadi pasukan SIDEC terlibat secara aktif di lokasi masing-masing ketika berlakunya kecemasan atau bencana serta telah memainkan peranan yang sangat berkesan seperti bertugas di Pusat Pemindahan Sementara PPS ketika berlakunya, Yang Berhormat, bencana dan membantu melaksanaan kerja-kerja pembersihan rumah bangsa bencana, agihan bantuan makanan serta kelengkapan kepada mangsa-mangsa ketika pasca bencana. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan. Betul, betul. Soalan tambahan. Jawapan Igan. Terima kasih, Datuk Edi Petua. Yang Berhormat, Timbalan Menteri, sahabat saya, soalan tambahan saya ialah bagaimanakah kerajaan membantu dalam penyelarasan bantuan dan sokongan daripada badan bukan kerajaan ataupun NGO serta sukarelawan semasa bencana dan situasi kritikal negara, kerana dilaporkan terlalu banyak birokrasi dan syarat-syarat yang ketat dikenakan, yang saya rasa perkara ini tidak harus berlaku dan bantuan harus disegerakan. Terima kasih. Terima kasih, saudara saya YB Gan. Merujuk kepada dakwaan sesetengah pihak bahawa terdapat banyak birokrasi, Yang Berhormat, dan syarat ketat yang dikenakan terhadap NGOs dan sukarelawan yang hendak membantu suatu bencana adalah tidak benar semata-mata, Yang Berhormat. Arahan nombor 20 Majlis Kesemarasan Negara, Yang Berhormat, Daksal dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara menetapkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB sebagai pusat penyelaras dan pengurusan dan bantuan sewaktu bencana. Ianya bukan bertujuan untuk mewujudkan birokrasi, Yang Berhormat, dan melambatkan bantuan maupun menghalang mana-mana badan NGOs atau badan bukan kerajaan, tetapi atau sukarelawan untuk membantu. Akan tetapi ianya satu keperluan penyelarasan bagi mengelakkan isu-isu seperti pertindihan, Yang Berhormat, dan pembaziran bantuan yang disebabkan oleh kekurangan maklumat serta menjamin keselamatan NGO dan sukarelawan masuk ke zon bencana, Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih. Yang Berhormat. Seterusnya, soalan nombor 3. Tuan Prabakaran, anak lelaki M. Paramiswaran, Yang Berhormat Batu. Terima kasih, Datuk Timbalan Speaker. Mereformasi sistem agenda utama Malaysia Madani tunjang negara. Soalan Batu nombor 3, mohon Menteri beri jawapan di Dewan Mulia. Terima kasih Yang Berhormat Batu, terima kasih Datuk Yang Tua. 1, 2, 3, 4 saya jawab dengan cepat. Datuk Yang Tua, kerajaan tidak menjalankan sebarang tapisan atau pengklasifikasian kandungan bagi membenarkan atau tidak membenarkan sebarang bentuk aplikasi ataupun platform untuk digunakan oleh pengguna internet di Malaysia.
Kerajaan juga pada waktu ini tidak mengenakan apa-apa lesen kepada mana-mana penyedia platform media sosial. Dan ini merangkumi platform ataupun aplikasi permesejan segera seperti WhatsApp, WeChat, MiChat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bagi aplikasi yang secara jelas melanggar peruntukan undang-undang yang seperti membuat penipuan, penyamaran dan sebagainya, tindakan sewajarnya boleh diambil termasuk dengan menyekat aplikasi berkenaan daripada diguna oleh pengguna di Malaysia. Dalam aspek ini, pihak kerajaan berpandangan bahawa sesebuah platform itu sekiranya digunakan dengan positif, insya-Allah hasilnya adalah positif. Namun, jika diguna dengan niat jahat, dengan izin with malicious intent, contohnya untuk scam, untuk menipu, untuk menyebar fitnah dan sebagainya, kesannya amat negatif buat negara. Tindakan-tindakan penguasaan yang dijalankan oleh pihak kerajaan adalah berasaskan aduan daripada masyarakat awam serta pihak yang terkesan, berlandaskan lunas perundangan sedia ada. Sekiranya terdapat mana-mana pihak ataupun individu melakukan sebarang bentuk tindak tanduk atau memuat naik kandungan yang melanggar peruntukan undang-undang sedia ada, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap pihak atau individu yang berkenaan. Bukanlah kepada platform yang menjadi platform perkongsian kandungan ataupun maklumat. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Menteri untuk beri jawapan. Saya rasa kalau kita sentuh berkaitan dengan sosial media, ia sentiasa menjadi isu hangat. Dan saya rasa sosial media ini kita perlu menggunakan platform itu sebagai perkara positif seperti mana Menteri bagi jawapan. Dan kalau kita tengok pengaruh sosial media ini, saya rasa kumpulan yang besar adalah anak muda. Dan juga mereka ni menggunakan platform ini sebagai karya kreatif. Dan banyak usahawan muda menggunakan platform ini untuk mempromosikan peniaga seperti Boss James. Begitu juga dengan educational channels dengan izin, Space Dollar dan lain-lain. Adakah kementerian ada hasrat untuk memberi peluang kepada golongan-golongan? Yang berhormat Batu, duduk sekejap. Duduk sekejap. Yang berhormat Pendang, yang berhormat Bagan, ada mesyuarat ke dalam ni? Jika mustahak, minta yang berhormat bincang di luar. Kita beri perhatian kepada yang berhormat Batu. Yang berhormat Batu, cakap. Terima kasih, Timbalan Speaker. Adakah kerajaan ada hasrat untuk memberi platform kepada anak-anak luar bandar untuk menggunakan sosial media ini untuk karya kreatif? Terima kasih. Menteri. Maaf, apa perkataan di hujung tu? Kita tengah riuh pasal Pendang sekali lagi. Apa dia tadi? Karya kreatif. Karya? Karya kreatif. Karya kreatif. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Terima kasih Datuk M Tua. Memang pihak kerajaan melihat media sosial ini memainkan peranan yang sangat penting. Bukan hanya sebagai medium berekspresi tapi juga dalam konteks ekonomi digital. Ramai di kalangan anak-anak muda sekarang melakukan jualan secara online. Contohnya salah seorang usahawan muda ya, seperti Khairul Aming ya, yang telah merekodkan jumlah jualan sambal sahaja, sambal nyet itu sebanyak 21.5 juta untuk 2 tahun kebelakangan ini. Dan memang media sosial dengan izin has opportunity for us to do good. Tapi media sosial juga ada kemungkinan boleh disalahgunakan. Jadi dia seperti mana-mana aplikasi yang diwujudkan, baik buruknya bergantung kepada niat kita. Pihak kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sebagai contoh mewujudkan pusat-pusat ekonomi digital. Terdapat lebih 911 di seluruh negara yang insya-Allah akan ditambah lagi. Dan pusat-pusat ekonomi digital ini boleh menjadi pemangkin ekonomi digital dengan kerjasama. Contohnya pihak kerajaan berhasrat untuk bekerjasama dengan pihak TikTok untuk lebih berusaha untuk mendapatkan lebih ramai anak muda terlibat dalam ekonomi digital menggunakan platform tersebut. Juga pelbagai platform yang lain seperti Shopee dan sebagainya. Jadi saya lihat peluang untuk kita memahami media sosial ini untuk kebaikan, untuk
pembangunan ekonomi, ya, terutama ekonomi digital itu ada, dan saya harap Yang Berhormat Batu boleh bersama menjayakan hasrat murni kerajaan ini. Terima kasih. Keluang. Terima kasih Menteri. Soalan Gopeng. Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Ketua. Terima kasih Menteri. Saya kira terdapat lebih kurang 4 kementerian yang terlibat dalam kes membabitkan cyber dan juga anak muda. Satu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengawasan Wanita, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Komunikasi. Jadi dalam hal ini adakah kerajaan bercadang untuk menjatuhkan kuasa untuk menjamin dan melihat kesejahteraan kaedah kesan cyber dan digital ini kepada anak muda? Satu. Dan yang kedua, adakah kerajaan bercadang untuk menjadi satu skuad cyber di kalangan generasi muda khususnya di universiti, di sekolah menengah dan rendah untuk memantau dan menjamin keselamatan digital ini kepada anak-anak? Terima kasih Yang Berhormat. Dalam aspek keselamatan cyber, memang bagi kementerian ini melalui pelbagai program, ya, dan aktiviti di bawah agensi-agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta Cyber Security Malaysia, ada diusahakan kempen-kempen kesedaran sebagai contoh. Pada hari Sabtu yang lalu, saya telah melancarkan jelajah anti-scam kebangsaan yang diusahakan bersama oleh Cyber Security Malaysia dan Celcom Digi sebagai contoh. Dan niatnya adalah untuk pergi menjelajah ke 6 negeri, meningkatkan kesedaran di khalayak umum tentang kepentingan kita berwaspada sewaktu kita menggunakan media sosial supaya kita tidak terjerumus, tidak tertipu dengan scammer. Tapi merujuk kepada soalan khusus Yang Berhormat tadi, pada waktu ini memang setiap kementerian kita lihat bukan hanya dalam isu media sosial dan anak muda, tapi ekonomi digital itu sendiri. Ya, terdapat pelbagai jurisdiction dengan izin, pelbagai kementerian yang terlibat. Jadi saya percaya pihak kerajaan dari semasa ke semasa akan menilai peri pentingnya mewujudkan jawatan kuasa seperti yang Yang Berhormat sebutkan tadi, dan insya-Allah sekiranya ada keperluan nanti kita akan umum. Terima kasih. Soalan yang keempat, Kapten Azhari bin Hassan, Yang Berhormat Bersara, ya, Yang Berhormat Padang Rengas. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Bukan bersara, saya kapten kapal merchant. Saya tengok kalau dalam tentera kat ni masih lagi menyelesaikan berkenaan. Ya. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pak Sikulipat, soalan saya, soalan nombor 4. Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Padang Rengas. Harga kenderaan adalah tidak dikawal oleh pihak kerajaan tetapi dipengaruhi oleh daya pasaran ataupun market forces. Seperti mana barangan lain, harga kenderaan adalah dipengaruhi oleh kos-kos yang terlibat dalam mengeluarkan sesebuah kenderaan seperti kos komponen yang digunakan, kos pengangkutan dan logistik, kos insurans, kadar faedah pinjaman, kos teknologi baru dan juga kos-kos lain. Sebahagian kos-kos ini juga adalah dipengaruhi oleh kadar tukaran wang asing, penentuan harga oleh syarikat-syarikat pengeluar kenderaan ataupun OEM turut mengambil kira keanjalan permintaan ataupun dengan izin demand elasticity terhadap sesebuah kenderaan tersebut. Kebiasaannya kategori mewah mempunyai keanjalan permintaan yang lebih rendah berbanding bukan mewah. Selain itu, elemen teknologi terkini yang diterapkan dalam sesebuah kenderaan bagi meningkatkan daya keselamatan untuk pemandu dan pengguna jalan raya juga mempengaruhi harga kenderaan, dan harga kenderaan tersebut tidak boleh dibandingkan dengan model-model terdahulu. Untuk makluman, setiap kenderaan secara umumnya tertakluk juga kepada duty import, duty excise dan juga cukai jualan bergantung kepada spesifikasi kenderaan tersebut. Duty dan cukai yang dikenakan juga akan menjadi sebahagian dari kos kenderaan tersebut sebelum syarikat menentukan harga di pasaran. Di bawah dasar otomotif nasional, industri otomotif tempatan telah diberikan panduan dan hala tuju supaya menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran kenderaan, terutamanya jenis cekap tenaga, bagi menarik pelaburan di dalam aktiviti pengeluaran EEV ataupun Energy Efficient Vehicle. Kerajaan telah menawarkan insentif cukai dalam bentuk pengecualian atau pengurangan duty excise dan cukai jualan. Selain itu, kerajaan juga memberi pengecualian dan pengurangan duty import ke atas komponen-komponen import untuk aktiviti pemasangan tempatan kenderaan.
Mekanisme insentif di bawah NEP ini akan dinilai di bawah Jawatan Kuasa Pembangunan Perniagaan Otomotif yang dianggotai MITI, Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga agensi berkenaan seperti Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA, AMARI, itu Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia. Kadar atau tahap insentif cukai yang diberikan adalah bergantung kepada merit pelan perniagaan OEM seperti jumlah pelaburan, pembangunan vendor terutamanya vendor tempatan, pemindahan teknologi dan juga pelan untuk ekspor. Selain mekanisme penilaian insentif bagi tujuan pengurangan duty dan cukai kenderaan, produk otomotif seperti CBU, Completely Built Up Unit ini, dan juga CKD dan komponen-komponen yang diimport berpeluang untuk menikmati duty import pada kadar duty import yang lebih rendah atau sehingga 0% di bawah ASEAN Trade in Goods Agreement dan dari negara-negara lain yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas ataupun FTA dengan Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan Yang Berhormat Padang Rengas. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, pengurangan harga kenderaan dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Setujukah pihak kerajaan untuk menghapuskan duty excise yang mana daripada 60% sehingga 110% duty excise ini dan mungkin boleh dilakukan secara berperingkat-peringkat. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Yang disebut sebagai duty excise itu kalau untuk harga mampu milik, terutamanya harga kereta yang kurang daripada RM50,000. Dari segi jualan, 50% daripada jualan kereta adalah harga untuk kereta yang harganya kurang dari RM50,000, di mana duty excise-nya sebenarnya hanya 2 hingga 5% sahaja. Duty excise yang tinggi yang disebut tadi, terutamanya antara 70 hingga 105% adalah untuk kereta-kereta yang lebih mewah. Dan kalau kita lihat harga kos sebenar adalah kos memang the actual cost of building that car. Jadi kita harapkan dengan kemajuan teknologi, insya-Allah harga kereta pun akan turun dengan permintaan yang lebih kuat juga pada masa yang sama. Ada satu slot lagi. Soalan tambahan Yang Berhormat Aitam. Aitam dulu. Okey, Aitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi jawapan yang agak komprehensif. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa struktur cukai semasa turut mempengaruhi harga kenderaan. Soalan saya, adakah kerajaan merancang untuk mengkaji semula atau merombak semula struktur cukai sedia ada dan mengurangkan harga kenderaan seperti mana yang diidam-idamkan oleh rakyat jelata? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat mantan Menteri Pengangkutan. Saya sebagai mantan Menteri Kewangan memang melihat bahawa cukai ini, terutamanya cukai excise seperti saya sebut tadi, memang dah kurang untuk harga ini. Tetapi betul, masih ada lagi cukai-cukai lain yang akan mengakibatkan harga kereta agak tinggi berbanding dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, terutamanya untuk golongan yang harga kereta lebih daripada RM100,000. Pada ketika ini, kita terpaksa mengakui yang tidak mempunyai perancangan untuk mengkaji semula struktur cukai sedia ada untuk sektor otomotif. Kerana sektor cukai sedia ada dan khususnya duty excise memainkan peranan dalam menggalakkan aktiviti nilai tambah, terutamanya melalui aktiviti pemasangan tempatan dan pembangunan vendor. Jadi ini untuk encourage the local vendors untuk mengambil bahagian dalam pembangunan otomotif industri di Malaysia. Seperti jelaskan tadi, insentif ditawarkan melalui pengurangan cukai berdasarkan tahap aktiviti nilai tambah yang dijalankan. Lebih tinggi aktiviti nilai tambah dilaksanakan, lebih tinggi pengurangan cukai diberikan dan seterusnya membantu syarikat pengeluar kenderaan untuk mengurangkan harga kenderaan, terutamanya mereka yang buat di CKD di Malaysia. Pendekatan ini kita harap membolehkan kerajaan Yang Berhormat Aitam supaya membangunkan industri otomotif tempatan yang berdaya saing melalui limpahan ekonomi hasil daripada aktiviti nilai tambah. Di samping kita mengharapkan supaya harga kenderaan ini pun dikurangkan. Terima kasih Yang Berhormat Aitam. Soalan tambahan ketiga boleh? Soalan yang kelima. Boleh tambahan ketiga? Yang Berhormat duduk.
Saya suruh duduk tu tak ada lah. Soalan kelima, Tuan Oscar Ling Chai Yu. Yang berhormat Sibu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, Koridor Tenaga Diperbarui Sarawak ataupun Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE merupakan salah satu daripada 5 koridor pembangunan ekonomi yang diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia sebagai sebahagian daripada rancangan untuk merangsang pertumbuhan di kawasan luar bandar. SCORE merangkumi kawasan seluas lebih 100,000 km persegi, kira-kira 80% daripada Sarawak yang merangkumi wilayah tengah hingga wilayah utara Sarawak. SCORE bertujuan untuk membangunkan dan mempromosikan sumber tenaga boleh diperbaharui khususnya tenaga hidroelektrik untuk menjana pertumbuhan ekonomi negeri. Pembangunan sumber tenaga boleh diperbaharui di Sarawak dijangka menarik pelaburan, mewujudkan peluang pekerjaan dan merangsangkan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri berintensifkan tenaga. SCORE juga merangkumi pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, utiliti, telekomunikasi, pelabuhan dan lapangan terbang untuk meningkatkan kesaling hubungan dan memudahkan pergerakan barang dan rakyat di dalam dan di luar negeri. Ini akan merangsang lagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di rantau ini. SCORE menyasarkan jumlah pelaburan yang dirancang sebanyak ringgit Malaysia 334 bilion menjelang 2030 dengan pelaburan swasta sebanyak ringgit Malaysia 267 bilion dan pelaburan kerajaan sebanyak ringgit Malaysia 67 bilion. Dengan kepelbagaian ekonomi negeri melalui SCORE menyasarkan untuk memiliki sejumlah 2.5 juta peluang pekerjaan di Sarawak. Tanjung Manis Economic Growth Area, T-Mega, merupakan salah sebuah nod pertumbuhan utama yang telah dikenal pasti di dalam wilayah SCORE yang bertujuan untuk memancu pembangunan ekonomi di Tanjung Manis dan meningkatkan taraf hidup pendudukan setempat. Selain industri perkayuan, industri lain yang ditumpukan di kawasan tersebut adalah merangkumi industri pembinaan dan pembaikan kapal, industri berasaskan kelapa sawit, perikanan, pertanian, peternakan haiwan, aquaculture serta aktiviti penghasilan dan pemprosesan makanan halal. Memandangkan T-Mega merupakan greenfield area, fasa awal adalah bertumpu kepada pembangunan kemudahan infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air, telekomunikasi, elektrik dan infrastruktur logistik bagi menyokong keperluan asas industri-industri yang dirancangkan serta memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. Setakat ini, kesemua infrastruktur yang dirancang telah dilaksanakan mengikuti jadual kecuali pengerukan muara Kuala Rajang ke Pelabuhan Tanjung Manis, testing dan commissioning pembekalan air dari Sibu yang dijangka siap dalam suku pertama tahun 2023 dan projek pembinaan Jalan Pasi Tanjung Manis termasuk jambatan yang menghubungkan Serikir dan Tanjung Manis dijadualkan siap pada tahun 2024. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Sibu. Terima kasih jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri. Apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri merupakan apa yang dirancangkan dan sasaran yang nak dicapai oleh SCORE ini. Tetapi pada masa sekarang apa yang kita tengok ialah pencapaian FDI yang masuk dan berapakah pelaburan sudah masuk untuk menubuhkan kilang-kilang. Pencapaian itu untuk mencapaikan ekonomi itu sudah dicapaikan pada masa sekarang. Sehingga tahun 2022, wilayah koridor tenaga diperbarui Sarawak SCORE telah merekodkan pelaburan awam dan swasta sebanyak ringgit Malaysia 102.36 bilion. Daripada jumlah tersebut, sejumlah
ringgit Malaysia 93.09 bilion disumbang oleh pelaburan swasta melalui pelaksanaan 334 projek, manakala sebanyak ringgit Malaysia 9.17 bilion direkodkan daripada pelaburan awam yang melibatkan pelaksanaan 326 projek. Pelaburan ini telah mewujudkan peluang pekerjaan berjumlah 52,771. Terima kasih. Soalan. Kopeng. Pendang dulu. Saya dulu. Sebentar, saya yang berhormat Kuala Terengganu. Ya. Saya ingin mengucapkan tahniah di atas komitmen kerajaan terus memberi tumpuan kepada 5 wilayah koridor Skandar Malaysia, NCR, ECR dan juga SCORE. Di dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan yang lalu menyatakan komitmen 50% peruntukan untuk belanjawan bangunan diperuntukkan ke negeri, 6 negeri yang ketinggalan termasuklah Sarawak tadi. Jadi, apakah kerajaan campuran pada hari ini boleh berjanji untuk terus memberikan keutamaan merapatkan jurang pembangunan ini termasuk peruntukan pembangunan melibatkan 5 wilayah yang tersebut itu? Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Pendek betul jawapan Menteri. Berikutannya... Minta jawapan bertulis pun tak apa. Kalau tak boleh jawab. Menteri nak bagi jawapan bertulis pun boleh. Boleh soalan tambah satu lagi. Jawapan ringkas sangat. Boleh tambah satu lagi. Tanya manis nak tanya. Ya, yang berhormat duduk. Saya hanya bagi 2 je. Soalan ke-6, Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman yang berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Tuan Yang Dipertua. Saya mulakan soalan saya dengan berpantun. Salat subuh kemudian bersenam. Sarapan pagi di kafe Mr. Adnan. Soalan kafa nombor 6. Menteri Agama mohon jawapan. Terima kasih. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih yang berhormat Kuala Krai. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kerajaan amat prihatin dengan pendidikan Islam kepada kanak-kanak yang beragama Islam. Program kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa adalah merupakan program pengukuhan asas pendidikan Islam bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Program ini untuk memastikan mereka dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan baik, mempelajari dan mengamalkan perkara-perkara asas fardu ain dalam kehidupan di samping kurikulum pendidikan Islam yang diikuti oleh murid di sekolah kebangsaan. Buat masa ini, penyertaan kanak-kanak Islam dalam program Kafa adalah bersifat sukarela. Walaupun kerajaan masih belum mewajibkan program Kafa dan peperiksaan ujian penilaian kelas Kafa UPKK, kerajaan masih kekal komited dalam melaksanakan pemerkasaan program Kafa secara berterusan untuk memberi manfaat kepada seramai 1,324,440 murid Islam di seluruh Malaysia. Ini terbukti dengan melihat evolusi program Kafa itu sendiri dalam beberapa aspek, iaitu yang pertama, peningkatan jumlah penyertaan murid Islam ke dalam program Kafa setiap tahun yang seterusnya memberikan kesan peningkatan kepada jumlah guru, penyelia dan juga premis Kafa. Yang kedua, penyelarasan kurikulum dan buku teks Kafa. Bermula tahun 2020, JAKIM telah berusaha untuk melaksanakan penyeragaman kurikulum dan buku teks Kafa untuk digunakan oleh semua agensi pelaksana Kafa. Tujuan penyelarasan ini dibuat sudah tentunya memberikan manfaat kepada murid-murid Islam yang menyertai program Kafa agar mendapat satu kurikulum yang standard. Ini termasuklah dengan memperkenalkan program Kafa pra-tahfiz. Peluasan pelaksanaan Kafa, yang ketiga, peluasan pelaksanaan Kafa kepada murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK ke 58 buah sekolah melibatkan 1,589 orang murid. Yang keempat, pemerkasaan kaedah penilaian melalui peperiksaan dan pentaksiran. Ujian penilaian kelas Kafa UPKK telah pun diterima sebagai syarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh Integrasi SBPI, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK,
Maktab Rendah Sains Muara, Program Ulul Albab dan Sekolah Menengah Agama Negeri Seman. Yang kelima, peningkatan kompetensi pegawai, guru-guru, penyelia dan pentadbir melalui latihan yang lebih sistematik dan komprehensif dengan kerjasama KPM. Kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa berusaha untuk menambah baik pelaksanaan KAFA dan UPKK bagi memastikan kemenjadian murid Islam menyokong pembentukan generasi Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam pemerhatian saya, jika belajar KAFA hanya setakat darjah 5 dan habis setakat itu, ilmu agama yang asas ataupun fardu ain tidak cukup untuk menjadi seorang yang mampu membawa dirinya sendiri dalam beramal dengan amal agama Islam yang sebenar, kecuali di peringkat sekolah menengah mereka masuk sekolah-sekolah yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, ataupun ibu bapa yang lebih prihatin dengan memberikan mereka pengajian agama yang lain. Jadi soalan saya ialah, adakah pihak kerajaan berpuas hati dengan silibus kelas KAFA pada hari ini boleh menjadikan seorang murid yang mengikutinya dapat menjadi seorang Muslim yang mampu beramal dengan kehendak agama sebaiknya? Dan yang kedua ialah, adakah kerajaan bercadang untuk mengarus perdanakan kelas KAFA ini sehinggalah ke peringkat sekolah menengah? Terima kasih Tuan Yang Pertua. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Sehingga kini silibus program KAFA iaitu Al-Quran, Jawi dan asas-asas fardu ain telah mendapat pencapaian cemerlang. Yang ini kita boleh ukur daripada sudut pencapaian murid-murid dalam ujian UPKK selama 3 tahun berturut-turut, di mana pencapaian mereka ini lebih daripada 90%. 3 tahun berturut-turut daripada tahun 2018 hinggalah tahun 2021. Selain daripada itu, Yang Berhormat, Yang Berhormat, kejayaan program KAFA ini dapat dilihat daripada sudut membina keyakinan diri melalui penyertaan dalam program tahunan ihtifal KAFA kebangsaan. Melalui program-program ihtifal yang dijalankan oleh pihak JAKIM, kita dapat lihat bahawa mereka-mereka ini dapat dibina keyakinan diri mereka. Walau bagaimanapun dengan kejayaan-kejayaan yang kita nampak ini, kerajaan komited untuk terus memastikan supaya program KAFA ini akan dapat ditambah baik daripada semasa ke semasa untuk keperluan penambahbaikan tersebut. Terima kasih. Jerai. Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri. Kita mengetahui bahawa permintaan kepada sekolah KAFA ini sangat tinggi dan kemampuan ataupun keupayaan negeri-negeri sangat terhad untuk menyediakan prasarana permintaan ini. Jadi kekurangan ini banyak ditampung oleh sekolah agama swasta dan juga sekolah agama rakyat, khususnya di bandar-bandar. Jadi setakat manakah kemampuan ataupun rancangan daripada pihak Menteri untuk membantu sekolah agama swasta dan juga sekolah agama rakyat ini bagi menyediakan keperluan sebagai komplement kepada sekolah-sekolah yang disediakan oleh pihak kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, insya-Allah kerajaan amat komited untuk membantu negeri-negeri dalam melaksanakan program-program KAFA ini, dan insya-Allah termasuklah usaha-usaha yang dibuat untuk kita pastikan supaya negeri ini akan dapat diberikan bantuan, termasuklah dalam bentuk kewangan dan sebagainya, insya-Allah. Dan perkara ini akan kita lakukan secara committed dan secara komitmen dan akan dibuat secara berterusan, insya-Allah. Terima kasih. Soalan yang berikutannya, Puan Rodiah binti Safi, Yang Berhormat Batang Sadong.
Terima kasih Yang di-Pertua. Mari berjalan ke Sungai Buloh. Soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Menteri, sila jawab. Minta maaf terhadap pantun Datuk Yang Dipertua. Saya mohon keizinan Datuk Yang Dipertua untuk menjawab secara sekali soalan nombor 46 daripada Yang Berhormat Lawas bertarikh 22 Mac 2023. Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat sebanyak 20 buah wisma atau bangunan gunasama persekutuan BGP di seluruh Sarawak untuk menempatkan jabatan dan agensi persekutuan yang memberi perkhidmatan langsung maupun secara tidak langsung kepada rakyat negeri Sarawak. Lokasi bagi BGP ini adalah terletak di bandar-bandar utama seluruh negeri Sarawak di setiap bahagian kecuali di bahagian Serian. Penempatan BGP di bandar-bandar utama adalah bagi memudahkan urusan orang ramai setelah mengambil kira kemudahan asas dan infrastruktur. Semestinya lebih bersedia berbanding di luar-luar bandar yang agak jauh dari pusat bandar selain fakta pusat bandar yang menjadi tumpuan orang ramai. Di bahagian Kota Semerahan, BGP yang terdekat setakat inilah Wisma Persekutuan Kota Semerahan yang terletak di Jalan Datuk Muhammad Musa. Semunyan adalah terletak dalam bahagian Kota Semerahan, Datuk Yang Dipertua. Setakat ini terdapat banyak 11 buah jabatan dan agensi persekutuan yang menduduki BGP dan ruang pejabat yang terhad tidak banyak di BGP ini berkenaan sememangnya tidak dapat menampung untuk penempatan ke semua jabatan dan agensi persekutuan yang terdapat di Semunyan. Pejabat ini mengambil maklum, Datuk Yang Pertua, bahawa memang masih terdapat jabatan atau agensi persekutuan di bahagian di Sarawak, termasuk bahagian Kota Semerahan sendiri, yang masih menyewa di premis swasta maupun menumpang bangunan pejabat bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Namun keutamaan perancangan kita bagi membangunkan PGP di seluruh negeri Sarawak adalah mengambil kira keperluan penempatan jabatan dan agensi dan juga yang lebih mendesak. Saya berharap kepada 24 hari bulan ini pembentangan bangkit supaya Yang Berhormat memberi peruntukan untuk BGP di seluruh negeri Sarawak ditambahkan baik. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Oh, maaf ya. Seterusnya ya, silakan. Soalan tambahan. Laju, soalan tambahan. Soalan tambahan. Silakan. Silakan. Soalan tambahan. Ya. Adakah perancangan kerajaan untuk membina kompleks persekutuan yang baharu di Batang Sadong akan melibatkan pembinaan kuartus kediaman pegawai-pegawai kerajaan persekutuan? Silakan. Terima kasih Speaker. Tak apa Speaker. Ini orang baru dari kota ahli Parlimen Batang Sadong. Yang Berhormat, setakat ini tiada perancangan untuk membina bangunan gunasama persekutuan di Batang Sadong dan Kota Semerahan. Justru itu tiadalah perancangan yang membina kuartus kediaman pegawai dan kerajaan persekutuan Yang Berhormat. Jadi bangunan gunasama persekutuan yang ada di bahagian Kota Semerahan adalah di Kota Semerahan di Semerahan adalah Kota Semerahan. Setakat ini tiada sebarang perancangan juga Yang Berhormat pembinaan BGP di Batang Sadong yang dikemukakan oleh Kementerian Kewangan. Dalam perancangan Yang Berhormat Serian ada di sini melihat saya tadi Yang Berhormat. Kita akan membangunkan Yang Berhormat Serian iaitu projek bangunan gunasama BGP Serian dan juga projek kuartus gunasama persekutuan KGP di Belaga kerana di Belaga adalah jauh dari bandar dan tidak ada kuartus untuk perkhidmatan awam kita di Belaga. Terima kasih. Halo Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Berhormat Datuk Speaker. Soalan tambahan saya mengenai pejabat persekutuan di negeri ini, diwujudkan pejabat persekutuan di negeri itu adalah untuk memudahkan
dan menyelaraskan urusan persekutuan dengan negeri dan dengan rakyat. Soalan saya, baru-baru ini di Kedah misalnya ada agensi persekutuan yang dijemput hadir ke mesyuarat peringkat negeri, tetapi dimaklumkan dia tidak dibenarkan hadir mesyuarat kerajaan negeri tersebut. Jadi apakah sebenarnya pendirian kerajaan persekutuan terhadap agensi-agensi persekutuan di negeri-negeri yang berlainan ideologi politik ni? Adakah sama ataupun ada arahan terbaru mengenai layanan? Terima kasih, Mohd Timbalan. Silakan Menteri. Yang berhormat Speaker, sepatutnya spesifik soalan untuk Sarawak, tapi ambil kira dengan kawan saya, sahabat saya Alustar. Kita sebagai kerajaan perpaduan tidak memilih bulu, bangsa dan agama. Bagi saya sebagai Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas yang berhormat Alustar, saya akan membawa ini kepada keatasan dan supaya masalah ini tidak akan timbul lagi untuk seluruh rakyat Malaysia ini. Terima kasih. Tambahan. Baik. Terima kasih. Saya jemput Tuan Bakri Ban Jamaluddin, Tangga Batu. Terima kasih Tuan Ketua. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Masuk hutan digigit lipan, soalan Tangga Batu nombor 8. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu atas soalan yang dikemukakan berhubung tentang kuartus tentera dan penyelenggaraan. Kementerian Pertahanan sentiasa melaksanakan penyelenggaraan kepada rumah keluarga Angkatan Tentera atau singkatannya REKAT di seluruh negara berdasarkan kepada peruntukan tahunan yang diterima. Dua agensi pelaksana telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan penyelenggaraan tersebut, iaitu Jabatan Kerja Raya JKR dan Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan BPKP, Markas Angkatan Tentera Malaysia. Pada tahun ini 2023, usul peruntukan sementara yang dibentangkan semasa sidang Parlimen pada Disember tahun yang lalu telah meluluskan peruntukan sebanyak 58.9 juta bagi peruntukan penyelenggaraan bagi tahun 2023. Ianya akan bergantung kepada kelulusan pembentangan belanjawan yang akan diadakan pada esok hari. Penyelenggaraan kuartus tentera di negeri Melaka untuk makluman pada tahun 2023 melibatkan 489 buah kuartus, iaitu di bawah pasukan Markas Garison Terendak, Staf Pengkalan dan 96 depoh pekalan peluru DPP. Dan untuk makluman sidang, kita tahu bahawa penyelenggaraan rumah keluarga Angkatan Tentera ini adalah merupakan tanggungjawab di Kementerian Pertahanan, dan dalam kita melaksanakan penyelenggaraan ini ada dua kaedah yang kita gunakan, sama ada dengan izin secara corrective maintenance maupun preventive maintenance. Cuma apa yang kita lihat dalam tahun-tahun sebelum daripada ini, kebanyakan penyelenggaraan itu dilakukan secara pemulihan ataupun baik pulih itu dilakukan. Sedangkan penyelenggaraan secara preventif ini, iaitu pencegahan ini amat kurang dilaksanakan. Jadi sebab itu kita di Kementerian Pertahanan ini kita menyusun semula model-model penyelenggaraan ini supaya kita boleh memastikan rumah keluarga Angkatan Tentera ini dapat diselenggara dengan baik. Secara kesimpulannya, kerajaan memang sentiasa berusaha, terutamanya di Kementerian Pertahanan, untuk memastikan kebajikan anggota tentera sentiasa terjaga, bagi memastikan mereka terus bersemangat untuk menyumbang khidmat bakti dengan sebaiknya. Itu saja jawapannya. Silakan. Soalan tambahan Ya, dari Tangga Batu. Saya rasa saya tapau lah soalan 1, soalan 2 lah. Baik, apakah ada perancangan dari kerajaan untuk menggantikan kuartus kelamin lama dan usang seperti flat 4 tingkat dengan 2 bilik, termasuk berek-berek bujang yang berumur lebih 50 tahun di Kem Trendak, dengan rumah-rumah dan berek baru yang lebih kondusif dan menambah bilangan unit bagi memenuhi keperluan semasa Angkatan Tentera Malaysia, serta memiliki kemudahan awam seperti Dewan Serbaguna, tadika, kebersihan, memiliki sistem peparitan dan pendegaran sampah dan kumbahan yang lebih sistematik. Ini bagi mengurangkan anggota tentera menyewa di luar
kerana ia akan memberikan kesan kepada respon time bila berlaku kecemasan. Walaupun ada usaha renovasi mengubah 2 unit rumah lama kepada 1, ternyata kerja-kerja yang dijalankan ini tidak memenuhi keperluan keluarga moden hari ini. Kemudian yang ketiganya, tadi disentuh mengatakan bahawa ada dilakukan penyelenggaraan dan sebagainya, tapi masalahnya isu penyelenggaraan kerosakan termasuk pembuangan dan perupasan sampah kuartus kelamin sangat buruk. Di mana bagaimana prestasi kontraktor dinilai memandangkan anggota tidak boleh membuat aduan ke media sosial sebagaimana orang awam. Apakah mekanisme aduan berkesan wujud dan diberi perhatian oleh kementerian? Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tengah Batu. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang dimaklumkan, memang kita di peringkat Kementerian Pertahanan, sebenarnya kita mengkategorikan rumah-rumah keluarga Angkatan Tentera ini. Di mana kita dalam kategori rumah-rumah ini kita mengkategorikan sama ada rumah itu dalam kedudukan baik maupun rumah itu rosak sederhana, diduki rosak secara kritikal, sama ada dia kosong tetapi boleh digunakan ataupun kosong, rosak dan perlu dibaiki, dan termasuk rumah-rumah yang bagi kita tidak boleh selamat didiami, itu pun kita kategorikan. Sebab itu dalam persoalan itu untuk makluman Tangga Batu, sebenarnya Kementerian Pertahanan pada tahun 2012 sebenarnya pernah meluluskan suatu projek pembangunan rumah keluarga Angkatan Tentera pada tahun 2012 melalui kaedah swap, iaitu swap tanah di Rawang itu sendiri. Tapi projek itu tidak dapat dilaksanakan sehingga kini kerana beberapa persoalan yang melibatkan ketidakmampuan pelaksana itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat memang di Kementerian Pertahanan kita sentiasa menilai rumah-rumah yang sedia ada, dan dalam masa yang sama kita memang dari masa ke semasa sentiasa membangunkan rumah keluarga Angkatan Tentera bagi kemudahan dan kebajikan anggota tentera. Adapun persoalan-persoalan tentang ketidakpuasan hati ataupun isu-isu yang terkait tentang perkara yang terkait tentang kebajikan Angkatan Tentera itu, kita di Kementerian Pertahanan sudah barang pasti kita mempunyai proses untuk menyampaikan maklumat-maklumat di peringkat pentadbiran itu sendiri. Itu saja jawapan saya. Silakan Supurna. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin bertanya sama ada pihak kerajaan mempunyai langkah-langkah yang konkret, dasar yang begitu jelas untuk memastikan supaya kebajikan, keselesaan, keselamatan bukan hanya anggotanya, keluarganya. Kediaman ini merupakan satu perkara yang cukup penting untuk melahirkan satu suasana environment Angkatan Tentera yang boleh mencurahkan nyawa mereka kepada negara dalam keadaan dunia yang semakin mencabar keselamatan dia. Takkan kerajaan tak ada inisiatif untuk menyalurkan peruntukan yang begitu besar. Kita mampu beli submarin, kita boleh mampu membeli peralatan berbilion. Tapi masa saya Timbalan Menteri Pertahanan, saya masih ingat di Wardiman Camp, saya lawat 1 bilik saja. Di situlah anak tidur, di situlah mak tidur, di situ anak belajar. Bayangkan, adakah ini salah satu langkah pihak kerajaan untuk memastikan supaya tidak ada fokus konkret dan sampai ketika dia untuk memastikan sama ada saya bertanya sama ada pihak kerajaan mempunyai rancangan yang begitu solid konkret untuk memastikan peruntukan yang mencukupi. Di Sabah, di Lokawi, saya buat lawatan di kawasan saya di Semporna, kem-kem. Masya Allah, bila saya lihat, ya, terkadang itu saya kena bagi masa saya jadi Ketua Menteri bagi peruntukan untuk membantu mereka. Saya bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sempurna di atas soalan dikemukakan. Sebenarnya Yang Berhormat Sempurna pun sebenarnya lebih faham di Kementerian Pertahanan itu. Tapi ingin saya jawab persoalan itu tentang dasar kita di Kementerian Pertahanan. Sebenarnya kalau kita lihat kepada perkara 5 dalam Kertas Putih Pertahanan itu. Jadi kita tahu bahawa kita di peringkat Kementerian Pertahanan kita memang punya trust yang jelas dan telah dibentang pun di Parlimen ini tentang dasar pertahanan negara melalui Kertas Putih Pertahanan. Dan ada 8 perkara di situ dan saya harap ahli-ahli yang berhormat membaca setiap perkara itu kerana daripada situ kita tahu arah tuju dan masa depan, terutamanya tentang Kementerian Pertahanan dan keselamatan kedaulatan negara kita. Sebab itu dalam perkara 5, kalau kita lihat Kertas Putih Pertahanan itu ialah tentang warga pertahanan. Dan saya yakin bahawa kita di Kementerian Pertahanan, sepanjang saya duduk beberapa bulan ini di Kementerian Pertahanan,
dalam mesyuarat pos kabinet tidak pernah terlepas daripada membicarakan persoalan tentang warga pertahanan itu sendiri. Sebab itu apa yang disebut oleh sempurna itu saya tahu, dan memang persoalan ini bukanlah persoalan yang baru. Dia diwarisi daripada itu. Sebab itu kalau kita lihat dalam aspek yang tadi disebut oleh Tangga Batu tentang rumah keluarga Angkatan Tentera itu, kalau kita lakukan penyelenggaraan secara korektif, ianya tidak akan selesai. Kerana kita tahu bahawa bila rosak, bila sudah terlalu teruk, baru kita selenggara. Tetapi kalau kita boleh beralih daripada penyelenggaraan secara korektif kepada penyelenggaraan secara preventif ini, jadi ini akan memastikan bahawa rumah dan kebajikan warga Angkatan Tentera itu dapat diberikan keutamaan. Itu saja jawapan saya. Baik, terima Boleh kasih. tanya soalan tambahan yang ketiga? Pertahanan ni penting. Ya, tapi kita ada masa kekangan masa. Saya dipahamkan soalan nombor 9. Pasir Gudang ada dalam bilan? Tidak ada. Jadi boleh ke tambahan ketiga? Saya bergerak ke soalan nombor 10. Datuk Ahmad Hamzat Mohamad, Kuala Terengganu. Silakan. Tak boleh tahan, tambahan ketiga. Soalan saya soalan nombor 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Datuk Yang di-Pertua. Seiring dengan konsep madani yang diilhamkan oleh YB Perdana Menteri, kerajaan sentiasa berusaha ke arah memastikan pembangunan seimbang merentasi wilayah dan negeri, termasuk negeri-negeri di Pantai Timur. Dalam Rancangan Malaysia ke-12, usaha dipergiat bagi mengenangi jurang kekayaan dan pendapatan, merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar serta mempercepatkan pembangunan yang lebih inklusif bagi wilayah dan negeri. Di bawah Rolling Plan kedua tahun 2022, negeri-negeri Pantai Timur meliputi Kelantan, Pahang dan Terengganu telah diluluskan peruntukan pembangunan asas sebanyak ringgit Malaysia 5.89 bilion. Sejumlah 1,068 projek pembangunan di bawah pelbagai kementerian diluluskan. Bagi negeri Terengganu khususnya, peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.37 bilion melibatkan pelaksanaan sejumlah 327 projek di bawah pelbagai kementerian. Antaranya adalah projek menaikkan taraf jambatan merentasi Sungai Marang di laluan FT 003 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan, Marang dan Terengganu, kos projek ringgit Malaysia 398 juta. Projek pembinaan Stadium Bukit Merbau, Kompleks Sukan Bukit Merbau, Pasir Putih, Kelantan, kos projek ringgit Malaysia 180 juta, dan program perumahan rakyat PPR di Bera, Pahang, kos projek ringgit Malaysia 234 juta. Kerajaan terus komited untuk memancu pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi wilayah melalui pembangunan inklusif dan mampan. Justeru kerajaan telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 162.8 juta pembelanjaan pembangunan pada tahun 2022 bagi wilayah ekonomi Pantai Timur ECR. Ia adalah membiayaikan program pembinaan infrastruktur melibatkan negeri-negeri di wilayah ECR seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-12, Majlis Pembangunan Ekonomi Pantai Timur ECER DC telah mencatatkan jumlah pelaburan komited sebanyak ringgit Malaysia 16.90 bilion dengan jumlah pelaburan direalisasikan sebanyak ringgit Malaysia 6.45 bilion. Pada tahun 2021 dan 2022, ECER DC berjaya mewujudkan sebanyak 18,864 peluang pekerjaan dan 2,336 peluang keusahawanaan di ECER. Bagi pembangunan kawasan luar bandar di negeri-negeri Pantai Timur, sebanyak 95 projek dengan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 300.8 juta diluluskan bagi melaksanakan program dan projek seperti jalan luar bandar, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar dan jalan perhubungan desa. Terima kasih. Baik. Silakan Kuala Terengganu. Terima kasih atas jawapan yang begitu baik sekali daripada Timbalan Menteri.
Saya ingat ke insya-Allah juga tadi. Soalan saya, apakah kerajaan menyusung keutamaan mengikut negeri dari segi jenis-jenis projek pembangunan yang dibiayai dan sejauh manakah ia telah membantu merapatkan jurang pembangunan negeri-negeri yang berkenaan dengan negeri-negeri lain yang lebih maju? Terima kasih. Berdasarkan RMK ke-12, kerajaan komited agar sekurang-kurangnya 50% peruntukan untuk DE asas diagihkan kepada 6 negeri yang kurang membangun iaitu Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Sabah dan Sarawak. Pada tahun 2022, agihan DE asas kepada 6 negeri tersebut adalah sebanyak 52.3% yang berjumlah sebanyak ringgit Malaysia 15.2 bilion. Terima kasih. Okey. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan saya ucapkan terima kasih dan tahniah di atas usaha kerajaan memberi perhatian terhadap pembangunan ekonomi di Pantai Timur, khususnya di Kelantan, khususnya dalam Parlimen saya sendiri. Di antara projek ECR adalah pembinaan tapak halal hub untuk projek halal, tetapi sehingga sekarang ini tidak dapat beroperasi. Ibarat projek itu ibarat gajah putih je lah. Jadi sejauh mana usaha pihak kerajaan untuk memastikan pelaburan yang telah dilaburkan dapat dimanfaatkan dan dapat menyediakan pekerjaan kepada penduduk tempatan? Terima kasih. Tuan Yang Terutama, saya mohon maaf, saya tidak mempunyai maklumat di depan saya tentang halal hub. Tapi dari segi pekerjaan memang ada mempunyai pertambahan. Oh, jawab bertulis yang berhormat boleh? Boleh ya. Saya akan laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Dr. Richard Rapu, anak bangir Betung. Silakan. Terima kasih, Datuk Yang Terpertua. Soalan saya nombor 11. Sila Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sentiasa berperanan bagi menyokong ekosistem perniagaan yang sihat, berdaya maju, berdaya saing dan beretika di Malaysia demi untuk meningkatkan KDNK dan mempercepatkan pemulihan ekonomi negara. KPDN dan SSM mengadaptasi falsafah ease of doing business dan menyokong pengurangan cost of doing business dengan izin supaya syarikat-syarikat dapat beroperasi dengan mampan dan akhirnya mengurangkan harga produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. SSM memperkenalkan beberapa inisiatif untuk memberi fasilitasi perniagaan bagi tujuan tersebut melalui 5 teras seperti berikut. Untuk yang kedua, yang pertama ialah memudahkan proses pendaftaran melalui pendigitalan dan memperkenalkan perkhidmatan secara online dan meringankan kos pendaftaran untuk yang berpendapatan rendah. Contohnya, SSM memudah cara pendaftaran perniagaan melalui sistem pendaftaran perniagaan prihatin dengan pendaftaran perniagaan secara percuma iaitu pengecualian fee dan cetakan maklumat perniagaan terutamanya kepada golongan B40 dan pelajar institusi pengajian tinggi sepenuh masa. SSM juga telah meneruskan pelaksanaan skim 1 OKU 1 perniagaan yang menawarkan pendaftaran dan pembaharuan perniagaan percuma kepada golongan kurang upaya iaitu OKU. Kedua, Datuk Yang Dipertua, ialah memudahkan maklumat diperolehi berkaitan dengan carian hal syarikat melalui beberapa portal atas talian boleh dibeli maklumat tersebut seperti portal e-info, MyData dan Access. Ketiga, Datuk Yang Dipertua mempertingkatkan tadbir urus melalui pelbagai pindaan undang-undang dan juga melatih pemegang taruh melalui Akademi Latihan SSM bagi mempertingkatkan kapasiti komuniti korporat ya.
agar mereka memahami perundangan, tanggungjawab tadbir urus dalam ekosistem perniagaan demi memastikan kemampanan dan kelestarian perniagaan yang diceburi serta penambahbaikan kerangka perundangan. Yang keempat, Datuk Yang di-Pertua, ialah memudahkan tata cara aduan dan menambah efisien penguatkuasaan melalui pengenalan e-aduan dan aduan suri. Ya, sebab dia terutamanya perniagaan atas talian sekarang ni banyak aduan-aduan, jadi kita memudahkan. Kelima, Datuk Yang di-Pertua, ialah memberi kelonggaran kompaun kepada syarikat yang bermasalah akibat pandemik COVID demi memastikan kelangsungan perniagaan. Contohnya, inisiatif untuk mengurangkan kompaun sebanyak 90% dari nilai asas kompaun, ya, ke atas syarikat-syarikat yang telah pun dibubarkan. Juga untuk memberi pengurangan kompaun sebanyak 90% daripada nilai asas kompaun bagi semua kesalahan lazim di bawah Akta Syarikat. Jadi ini adalah antara trust-trust yang dilaksanakan oleh SSM untuk membentuk satu ekosistem perniagaan yang berdaya saing dan berdaya maju dan mampu untuk membantu perniagaan ke arah perniagaan yang lestari dan mampan. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan, soalan aman. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan itu tadi. Bagi usaha kita untuk menggalakkan pelajar serta golongan belia, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, dan kepada anda yang baru saja menyaksikan kami ketika ini sedang berlangsungnya pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan oleh Ahli Parlimen Betong dan dijawab oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu timbalannya ialah Senator Fuziah Salih. Dan sebelum ini juga sebanyak 9 soalan sudah pun dijawab oleh menteri-menteri dan juga Timbalan Menteri. Dan antara perkara yang dibahaskan di dalam Dewan sebentar tadi adalah di mana soalan yang ditanyakan oleh Ahli Parlimen Kalabakan yang menanyakan kepada Menteri Perdagangan dan Komuniti Datuk Seri Fadilah Yusof, di mana beliau berkata sekiranya terdapat keraguan dalam penghasilan produk-produk komuniti, pengendali perlu mengambil tindakan manakala maklumat tentang rantaian bekalan dan juga melaporkan langkah bagi mengelakkan berlakunya penambangan hutan. Dan baik, selepas ini Dewan akan diteruskan dengan penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja, di mana dijangka berbaki 13 orang Ahli Parlimen dijangka akan mengambil bahagian. Baik, selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga melalui muat turun mudah RTM Clip di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Dan jangan lupa untuk saksikan juga rang undang-undang dan perbakalan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan Malaysia esok. Baik, kita kembali semula ke Dewan Rakyat. Saya adalah berkaitan tentang SSM.